Maka Abdullah bin Huzafah pun berdiri di hadapan Raja Rom, maka dia mencium dahi Raja Rom. Apabila dia mencium dahi Raja Rom, lalu Kaisar tersebut memerintahkan seluruh tawanan Islam ini dilepaskan dan tawanan Islam ini baliklah ke Madinah. Bila balik ke Madinah, maka ramailah gembira sebab majoriti tawanan yang ditahan mesti akan dibunuh, tetapi berjaya dilepaskan akibat keberanian daripada Abdullah bin Huzafah. Maka Umar bertanya, Sayyidina Umar khalifah pada waktu itu, dia bertanya, wahai kaum muslimin, apa yang terjadi kepada kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat pertemukan pada malam ini. Yang dimuliakan para imam, para bilal dan seluruh ahli jawatan kawasan masjid Tariq Ziyad dan seluruh hadirin hadirat pada tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita teruskan tuan-tuan untuk menyambung kitab kita Suwarun min Hayatus Sahabat. Hari ini kita nak sebut seorang kisah Nabi, kisah para sahabat Nabi. Dalam kitab ni, pada permulaan awal saya dah terang pada tuan-tuan. Dalam kitab ni ada sahabat yang kita kenal dan ada sahabat yang kita tak kenal. Dan pada malam ini, boleh saya bagi tahu pada tuan-tuan, 90% daripada kita yang ada dekat sini, mungkin bila saya sebut nama dia, tuan-tuan tak kenal. Nama dia adalah Abdullah bin Huzafah. Abdullah bin Huzafah ini merupakan sahabat Nabi, disebut sahabat yang keempat dikumpulkan oleh ulama. Abdul Rahman Ar-Rafa' ini dalam kitab ni, kenapa dinukilkan nama dia kepada nama sahabat yang keempat dalam kitab ni? Marilah kita sama-sama tengok apa yang special berkenaan dengan seorang sahabat. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan seorang lelaki bernama Abdullah bin Huzafah. Sejarah bangsa Arab yang luas mungkin akan berlalu ke atas lelaki ini sebagaimana berlalunya ke atas jutaan orang Arab tanpa mengenalinya dan mengingatinya. Tuan-tuan, bukan kita sahaja orang Melayu tak kenal dia. Mungkin kalau tidak diceritakan dengan detail berkenaan dengan dia, maka mungkin kita pun, orang Arab juga tak kenal. Mana-mana orang Islam pun tak kenal sahabat. Abdullah bin Huzafah ini, dia seorang sahabat Nabi yang diberikan tugas yang special. Nabi ni tuan-tuan, bila tak berlakunya peperangan pada waktu tahun tersebut, apa yang Nabi buat adalah Nabi akan tulis surat untuk diberikan kepada negara-negara dan negeri-negeri yang pemimpinnya belum masuk Islam. Jadi apa Nabi buat? Bila tak berlaku peperangan pada tahun tersebut, bila tak terjadi apa-apa peristiwa, Nabi bukan lenggang, goyang kaki, tak. Nabi meneruskan dakwah dia macam mana? Nabi menulis surat kepada negeri-negeri dan negara-negara yang pemimpin dia, raja dia belum memeluk Islam. Dan hari ini kita nak cerita berkenaan dengan kisah Abdullah bin Huzafah adalah dengan seorang pemerintah yang diberi tugasan kepada dia adalah nak pergi hantar surat kepada pemerintah yang sangat kuat, iaitu Raja Kisra. Tuan-tuan, Raja Kisra ni agak-agak raja apa? Raja Parsi. Bila disebut Kisra adalah Raja Parsi. Pada waktu itu pemerintah paling kuat, Nabi baru memerintah Madinah, pegang agama Islam. Dan pada waktu itu pemerintah yang paling kuat pada zaman Nabi pada ketika itu adalah orang bukan Islam, iaitu pemerintah Parsi. Ataupun gelaran kepada raja dia, siapa-siapa yang menaik
tahta paling tertinggi Raja Parsi ni, dia panggil Kisra. Kisra. Kalau kita kat hak paling tinggi sultan kita kat agung. Tapi kalau dia pemerintah paling tinggi bagi kerajaan Parsi adalah dia panggil Kisra. Jadi Abdullah bin Huzafah ni ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa satu surat untuk pergi berjumpa dengan Kisra, bagi betul-betul di tapak tangan Kisra sendiri surat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Abdullah bin Huzafah dengan Kisra terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercadang mengutus beberapa orang sahabat untuk menyampaikan surat dakwah kepada orang Arab, kepada raja-raja bukan Arab, menyeru mereka supaya memeluk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui risiko daripada tugasan itu. Para utusan baginda itu akan pergi ke negara asing yang belum pernah mereka kunjungi. Mereka juga tidak menguasai bahasa negara tersebut serta tidak mengetahui bagaimana sikap raja-rajanya. Para utusan itu akan berdakwah mengajak raja-raja tersebut meninggalkan agama mereka, melepaskan keangkuhan dan kekuasaan mereka untuk memeluk agama kaum yang dahulunya adalah pengikut mereka, yang kaum yang dijajah. Okey. Tuan-tuan, bila Nabi keluarkan arahan untuk beberapa orang sahabat pergi berdakwah kepada raja-raja dan pemimpin bukan Islam, pemimpin negara yang belum masuk Islam, antaranya diutuskan Abdullah bin Huzafah. Tuan-tuan, ni adalah kerja gila. Kenapa kerja gila, tuan-tuan? Adalah yang pertama, bila pergi ke satu tempat yang kita tak tahu, bercakap. Tadi saya pergi basuh kereta, tuan-tuan. Basuh kereta ni ada dua orang Bangladesh. Orang Bangladesh baru datang Malaysia, tak pandai bercakap. Saya kata, cik keluar kasih saya nanti. Tak faham. Tapi orang-orang geng-geng ni berani mari Malaysia sebab ramai geng dia. Tapi nak cerita sahabat Nabi ni pergi ke satu negara asing, Nabi tugaskan pergi ke Parsi dengan tak ada sahabat satu pun sahabat dekat negara Parsi, tak tahu macam mana adab negara Parsi tu macam mana, adab dia macam mana, orang tu macam mana, tak tahu bagaimana ancaman macam mana. Para sahabat ni menerima sahaja tugasan-tugasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni kerja gila. Maka sesungguhnya ia adalah perjalanan yang sangat bahaya, utusan yang pergi bagaikan hilang segala-galanya, andainya berjaya kembali bagaikan dilahirkan semula. Ulama sirah nyatakan dalam kitab ni, dia kata sahabat yang pergi berdakwah kepada pemimpin-pemimpin besar ni, bawa surat Nabi ni nak suruh pemimpin besar ni masuk Islam, dia ada dua benda je. Yang pertama, sekiranya mati, maka dia akan hilang segala-galanya. Maksudnya kalau dia mati ke negara tersebut, jasad dia tak akan boleh kembali ke bumi Madinah. Dan kalau dia dapat balik, beruntungnya dia ibarat seperti dia dilahirkan semula. Maksudnya misi hantar surat kepada raja nak meluk Islam ni adalah misi yang sangat bahaya. Kita teruskan, tuan-tuan. Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan khutbah kepada mereka. Antara lain baginda memberitahu, sesungguhnya aku ingin mengutuskan sebahagian daripada kalian kepada raja-raja bukan Arab, maka janganlah kalian membantah perintahku sebagaimana kaum Bani Israel membantah perintah Isa ibnu Maryam. Jadi para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami akan melaksanakan apa yang kamu inginkan, maka utuskanlah siapa sahaja daripada kami yang engkau hendaki. Maka Nabi memilih 6 orang sahabat untuk menyampaikan surat dakwah kepada raja-raja Arab dan bukan Arab. Salah satu mereka adalah yang perlu hantar surat adalah Abdullah bin Huzafah. Dia dipilih untuk menyampaikan surat kepada Kisra, yakni Raja Parsi. Lalu Abdullah bin Huzafah bila diberi tugasan, dia pun siap-siap lah. Dia punya kuda, kelengkapan dia, barang-barang dia serta surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Huzafah pun terus naik kuda, terus pergi ke Parsi, dan seorang diri dia mengharungi padang pasir, jalan berbukit, lembah sebagainya, dia lalu semua untuk sampai ke Parsi. Dan akhirnya Abdullah bin Huzafah ni sampailah ke negara Parsi.
Benda yang pertama bila dia masuk gerbang negara Parsi, dia ingat pesanan Nabi untuk bagi surat ni betul-betul atas telapak tangan Raja Parsi. Ingat pesanan Nabi kata bagi surat ni betul-betul pada Raja Parsi, jangan bagi pada orang lain. Maka tempat yang pertama dituju adalah istana Raja. Abdullah bin Huzafah meminta kebenaran untuk menghadap Kisra, yakni Raja Parsi. Maka bila sampai je ke kerajaan Parsi, Abdullah bin Huzafah tanya penduduk, kat mana boleh aku nak berjumpa dengan Raja Parsi. Bila perlu, dia pun terus ke istana Raja Parsi. Maka dia pun bawa dan bagi tahu kepada pengawal istana, dia bagi tahu bahawasanya aku ni ada kepentingan untuk aku berjumpa dengan Raja Parsi. Adalah kepentingan ini adalah dari negeri kami, iaitu bumi Arab, iaitu bumi Madinah. Disebut oleh Abdullah bin Huzafah. Mana pengawal pun buka lah, sebab isu berkaitan dengan negara. Mungkinlah Madinah nak minta perlindungan ke daripada Parsi sebagainya. Jadi pengawal pun buka lah, sebab dia melibatkan negara. Maka Abdullah bin Huzafah pun diizinkan masuk dalam istana. Lalu terus dia menemui Raja Kisra, itu Raja Parsi, dengan hanya memakai pakaian nipis dan selendang yang dijahit tebal. Padanya mencerminkan kesederhanaan orang Arab, namun dia adalah seorang tinggi dan tegak, bahunya lebar dan berisi kerana kemuliaan Islam, di hatinya tertanam keimanan. Di sini dia sebut bagaimana fizikal seorang lelaki bernama Abdullah bin Huzafah ni. Abdullah bin Huzafah ni, waktu dia jumpa dengan raja, dia pakai kain nipis je. Yang melindungi badan dia hanyalah selendang. Selendang yang tebal, dan apabila dia pakai selendang tu nampak tubuh dia ni tegak. Menandakan dia ni seorang tentera Islam. Jadi sebaik sahaja Kisra melihat Abdullah mengadap di hadapan depannya, maka diperintahkan pengawal mengambil surat yang ada di tangan Abdullah. Apa yang Abdullah nak sampaikan kepada dia? Raja Kisra ni suruh pengawal dia ambil surat dekat tangan Abdullah. Jadi apa yang Abdullah buat? Lalu Abdullah enggan menyerahkan surat tersebut kerana dia ingat pesanan Nabi, surat tu dia nak bagi direct. Faham? Surat tu dia nak bagi direct kat tangan raja, bukan melalui pengawal. Jadi sebab itulah Abdullah bin Huzafah tak bagi surat tu. Maka Abdullah berkata, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku menyerahkan sendiri kepada raja kamu. Aku tak boleh nak bagi by hand kepada pengawal, tak boleh. Aku nak serah sendiri kepada kamu. Maka kehendak Abdullah itu raja tak bantah. Raja kata tak apa, mari menghula sendiri surat itu kepada kamu. Sebenarnya tuan-tuan, Raja Parsi ni tak tahu pun bahasa Arab. Nabi tulis tu dalam bahasa Arab. Kalau bagi kat pengawal pun, pengawal akan bagi kepada juru bahasa dia. Tetapi akibat daripada perintah Nabi, sahabat ni taat kepada perintah Nabi, dia betul-betul bagi pada raja. Maka bila raja ambil, raja pun bagilah kepada juru bahasa dia. Maka kehendak Abdullah itu tidak bantah. Lalu Abdullah mendekati Kisra dan menyerahkan surat Rasulullah itu. Kisra memanggil seorang penulis berbangsa Arab daripada Hirah. Itu Hirah ni adalah suatu tempat di Iraq, tuan-tuan. Hirah ni. Jadi raja ni dia ada seorang juru bahasa berasal daripada Iraq yang memahami bahasa Arab. Jadi bila dapat surat daripada Abdullah bin Huzafah, Raja Kisra tu, Raja Parsi pun panggillah juru bahasa dia untuk menterjemah apa yang ditulis oleh pemimpin Madinah ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyuruhnya membuka serta membacakan surat tersebut kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad kepada Kisra. Ila Muhammad Rasulullah, kepada Kisra Raja Parsi. Salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sampai situ je tuan-tuan. 2 ayat aje penterjemah baca. Raja Kisra ni mula-mula bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad tarik nafas dah dia. Tarik nafas. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sebelum ini surat yang dihantar kepada Raja Parsi adalah menulis nama raja dulu. Daripada Raja Parsi
kepada siapa-siapa yang tulis surat. Tetapi surat Nabi Muhammad ini menulis daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra Raja Parsi. Maka bila mendengar kalimat ni, Kisra tanpa berlengah masa, Raja Parsi itu bangun daripada takhta dia. Dia mengambil surat di tangan juruterjemah dia, dia pun koyak surat tersebut. Maka dia halau Abdullah bin Huzafah. Kamu keluar daripada istana aku. Kamu keluar daripada istana aku. Jadi Abdullah bin Huzafah ni dengan muka bela dia baru suruh keluar, dia keluar je lah. Jadi dia pun tak apalah, aku dah melaksanakan perintah Nabi, aku keluar je lah. Jadi dia dah selesai bagi surat, Kisra pun dah baca, maka dia pun bersiap-siap, dia pun baliklah ke Madinah kembali. Maka Kisra ni bila dia rampas surat tu, Kisra kata apa? Adakah patut dia menulis surat ini untukku dengan cara begini? Padahal dia tu hamba. Maksudnya tuan-tuan, hamba ni, negeri-negeri kecil ni kena bayar kena bayar wang perlindungan. Bukan halong ni tuan-tuan. Ni adalah duit yang negara-negara kecil ni nak mengelak daripada diserang oleh negara lain, kena bayar duit kepada negara besar. Jadi Raja Kisra ni, Raja Parsi kata, ni adalah negeri hamba, tapak kaki aku je dia boleh tulis surat macam ni kepada aku. Kamu keluar daripada istana aku. Maka dihalau Abdullah bin Huzafah. Maka Abdullah bin Huzafah keluar. Kisra tengah marah ni, marah-marah, maka Abdullah bin Huzafah pun dah bergerak keluar daripada istana, dah keluar nak balik ke Madinah. Waktu dah reda marah, baru dia suruh pergi cari Abdullah bin Huzafah. Member ni tak ada dah, tak jumpa dah. Mungkin dah naik kuda tu 120 km sejam balik ke Madinah, tak jumpa dah. Maka tak jumpalah Abdullah bin Huzafah, dan Abdullah bin Huzafah berjaya balik kembali ke Madinah. Maka bila Abdullah bin Huzafah balik ke Madinah, Abdullah bin Huzafah cerita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah berjaya menyampaikan surat yang kamu tulis ini betul-betul di tangan Raja Parsi. Jadi Rasulullah mengucapkan syukurlah. Namun ya Rasulullah, apabila membacakan beberapa kalimat daripada surat tersebut, Raja Parsi tersebut mengoyakkan surat kamu ya Rasulullah. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah kata apa? Rasulullah melaknat kerajaan Parsi. Rasulullah kata Allah akan menghancurkan kerajaan dia. Disebut macam tu, Allah akan menghancurkan kerajaan dia. Tuan-tuan, bila Rasulullah ni bercakap macam tu, kalau kita ingat peristiwa Taif, bagaimana Rasulullah ni tahan mulut dia, malaikat yang nak bawa gunung ni nak timpa atas penduduk Taif, Rasulullah tahan mulut dia daripada katakan ya untuk malaikat timpakan gunung atas penduduk Taif. Tetapi Raja Parsi koyak surat Nabi, Nabi mendoakan kehancuran kerajaan Parsi. Bila Nabi doa, adakah satu kisah. Kita bawa balik tuan-tuan ke istana Raja Parsi. Ni habis cerita kat Madinah, pergi ke istana Raja Parsi. Raja Parsi ni tak puas hati tuan-tuan. Rasa dendam dia dengan negeri kecil ni, dia pun hantar surat kepada negeri jajahan dia, itu Badzan. Raja Badzan. Raja Badzan ni adalah negeri yang ditakluk oleh Parsi. Badzan ni, maka Badzan ni dia kat mana? Badzan ni di Yaman. Maka dekatlah sikit dengan Madinah. Dia Raja Parsi ni tulis surat kepada Badzan, tulis surat satu kerajaan yang berada di Badzan yang di bawah pemerintahan Parsi. Raja Parsi ni tulis surat, wahai pemerintah Badzan, hantar 2 orang komando kamu ke Madinah dan bawa Nabi Muhammad jumpa dengan aku. Tu Raja Parsi tulis surat kepada Badzan ni, negeri Badzan iaitu berada di Yaman. Maka Raja Badzan dapat surat tersebut, maka Raja Badzan pun mengutuskan 2 orang, tanpa berlengah masa, mengutuskan 2 orang tentera dia yang paling hebat berperang untuk pergi ke Madinah untuk bawa Nabi Muhammad berjumpa dengan Kisra, iaitu Raja Parsi. Maka Badzan pun pergilah, 2 orang lelaki pilihannya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mereka membawa sepucuk surat
yang perlu diserahkan kepada Rasulullah. Surat tersebut berisi amaran agar Rasulullah mengikuti kedua-dua utusan tersebut menemui Kisra tanpa bertangguh-tangguh lagi. Kisra nak pergi je dua orang pahlawan ni ke Madinah, bawa terus Rasulullah pergi berjumpa dengan Raja Parsi. Tu arahan daripada negara yang besar. Kita ni negara kecil-kecil ni, bila dengar arahan daripada negara besar ni, jangan bertangguh lah. Kena cepat-cepat. Jadi Raja Parsi nak cepat benda ni, maka di dalam perjalanan ke Hijaz, kedua-dua pahlawan pilihan Balzan itu singgah ke Taif. Mereka bertemu dengan pedagang Quraisy dan bertanyakan tentang seorang lelaki bernama Muhammad. Maka pedagang Quraisy memberitahu bahawa orang yang dicari tersebut berada di Madinah. Jadi orang yang daripada Yaman ni, negeri Balzan ni, dia pun bergerak ni. Mula-mula dia berhenti ke Taif, dia tanya, kamu kenal tak seorang lelaki pemerintah yang bernama Muhammad? Orang Taif kata, ni ada, aku duk rasa lah Muhammad yang dicari ni oleh Raja Parsi ni berada di Madinah. Maka dua orang pahlawan ni pun pergilah ke Madinah. Maka bila dua orang ini pergi ke Madinah, kedua-dua utusan itu segera bertolak ke Madinah. Sebaik sahaja bertemu dengan Rasulullah, mereka pun memberikan surat daripada Balzan. Kata utusan itu, Maharaja Kisra menulis surat kepada raja kami Balzan supaya menjemput engkau datang kepadanya. Kami datang kepadamu untuk menjemputmu pergi menghadapnya. Sekiranya kamu memenuhi jemputan kami ini, kami akan mengatakan sesuatu yang baik tentang kamu dan menjauhkan kekerasannya terhadapmu. Sekiranya engkau enggan, engkau juga telah ketahui bagaimana kekuatan dan kekerasan Kisra serta kemampuan untuk memusnahkan dan kamu dan kaummu. Jadi dua orang pahlawan ni bawa berita buruk. Dia kata kepada Rasulullah, depan-depan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku ni dapat perintah daripada raja aku, yang dia sendiri mendapat perintah daripada Maharaja besar Parsi, suruh bawa kamu jumpa dengan dia. Kalau kamu ikut aku dengan rela hati, aku akan bagi tahu kepada raja aku dan Maharaja ini tentang baik-baik tentang kamu. Kamu tak akan diapa-apakan. Aku akan bagi kamu tidur dekat hotel 5 bintang. Aku akan layan kamu dengan makanan-makanan yang sedap. Rasulullah dengar benda tu. Kalau kita tau, orang ni nak serang dah negeri kita, gelepar dah. Tulis surat balik. Rasulullah senyum kepada dua orang pahlawan tu. Rasulullah senyum. Rasulullah kata, tak apa, nanti aku bagi jawapan, kamu pergi rehat dulu. Rasulullah senyum dan mengalurkan tetamu yang datang ke Madinah untuk pergi berehat dulu ke rumah tumpalan. Maka berehatlah. Maka keesokan harinya, dua orang utusan yang diutus oleh Balzan ini datang lagi berjumpa dengan Nabi. Maka ditanya lagi, wahai Muhammad, adakah engkau telah bersedia nak ikut kami? Maka Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, kamu berdua tidak akan menemui Kisra selepas hari ini. Kamu berdua tidak akan menemui Raja Parsi selepas ini. Sesungguhnya Allah akan membunuhnya dengan anak dia sendiri yang bernama Shirawah yang merampas tahta dia. Rasulullah kata, kalau aku ikutmu pun kita ni tak akan jumpa dah Raja Parsi. Sebab Raja Parsi ni dia akan dibunuh oleh anak dia sendiri. Tuan-tuan, waktu tu tak ada Facebook, tak ada Google, nak Google tak ada. Tapi Rasulullah ni duduk di Madinah, pengawal dua orang tu ajak dia berjumpa Raja Parsi. Rasulullah kata, kita ni tak perlu pergi jumpa Raja Parsi. Sebab apa? Raja Parsi ni akan dibunuh oleh anak dia sendiri. Rasulullah siap sebut, bernama Shirawah. Dia akan mati dibunuh oleh anak dia sendiri. Anak dia pun merampas tahta dia. Jadi maka bila dengar jawapan daripada Rasulullah, menyebabkan dua orang taekwondo komando ni marah. Dua orang komando ni marah lah. Maka dia kata, memandang dengan tajam kepada arah Nabi, engkau sedar tak apa yang kamu cakap wahai Muhammad? Kami akan adukan kepada raja kami. Maka Rasulullah kata, ya, dan katakan kepadanya, sesungguhnya agamaku akan sampai seluruh jajahan Kisra, dan kamu, jika kamu masuk Islam, akan kuserahkan apa yang kau miliki dan aku akan jadikan raja bagi kaummu. Orang nak ajak nak tangkap Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad lantik dia pula jadi raja. Allah kata berani Nabi Muhammad pada waktu tu. Dan kedua utusan itu tidak menunggu lama, maka dia pun bergegahlah balik ke negeri dia, itu Yaman.
Maka seterusnya dia meninggalkan Madinah. Mereka ni keadaan bingung. Dia bingung, dia fikir dia ni datang nak tangkap Muhammad. Tiba-tiba Muhammad pula nak lantik dia jadi raja. Dia pun pening. Ni betul ke tak? Maka dia pun baliklah berjumpa dengan raja dia. Maka dua orang komando ni pun ceritalah kepada raja dia itu. Raja Barzan ni bagi tahu, wahai tuan, wahai tuanku, aku dah jumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak nak ikut aku. Dan dia ada berkatakan beberapa perkara dan dia mengatakan bahawa akan terjadi Raja Kisra ni akan dibunuh oleh anak dia. Maka raja yang negeri Barzan ni dia kata apa? Sesungguhnya jika benar apa yang dikatakan oleh Muhammad itu, bererti dia adalah seorang nabi. Jika tidak, kita akan lihat apa yang terjadi selepas ni. Raja Barzan ni bijak juga sebab dia ni raja di semenanjung Tanah Arab. Dia kata kalau benda yang dicakap oleh Muhammad tu betul, maka betul lah dia ni nabi. Sebab yang dia melalui wahyu. Tetapi kalau dia salah, kita tengok apa yang akan dilakukan oleh Raja Parsi terhadap negeri Madinah. Maka tidak lama, beberapa minggu selepas itu, sampailah surat daripada Parsi kepada negara Barzan, negeri Barzan ni. Sampailah satu surat. Dalam surat tersebut ditulis, aku telah membunuh Kisra untuk membalas dendam terhadap kaum kita. Dia telah membunuh orang yang mereka muliakan, menawan para wanita mereka dan merampas harta-harta mereka. Jika surat ini sampai ke tanganmu, maka taatilah aku sebagai raja kalian. Surat ini ditulis oleh Sirawih, anak kepada Raja Parsi. Maka apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu sebelum 2-3 minggu sebelum ni adalah betul terjadi kepada kerajaan Raja Parsi. Jadi setelah membaca surat tersebut ni, tengah baca surat ni, buang surat. Raja Barzan ni buang surat, terkejut. Apa yang diberitahu oleh Nabi betul 100%. Yang bunuh siapa? Sirawih. Yang bunuh sebab apa? Merampas tahta daripada ayah dia. Maka begitulah kejayaan surat sampai kepada Raja Parsi, menyebabkan berlakulah perkara ini yang dapat kita pelajari bahawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala jelas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada kisah yang kedua. Sempat insya-Allah. Kisah yang kedua berkenaan dengan Abdullah bin Huzafah. Abdullah bin Huzafah ni bukan sahaja dia berjumpa dengan Raja Parsi, dan dia juga berjumpa dengan Raja Rom. Raja Parsi tadi kita panggil apa Raja Parsi adik? Raja Parsi nama Kisra. Tapi Raja Rom dia panggil Kaisar. Kaisar. Kisra Parsi, Kaisar Rom. Tuan-tuan kalau tengok cerita perang, term-term ni juga akan ditulis oleh orang sejarah. Parsi apa tadi? Kisra, Rom adalah Kaisar. Okey, yang kedua dia berjumpa dengan Raja Rom. Kita tengok bagaimana dia berjumpa dengan Raja Rom adalah pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar. Kita tahu pada zaman Khalifah Sayyidina Umar lah berlaku peluasan kuasa orang-orang Islam. Pada waktu inilah Islam telah meluaskan kuasanya, Islam telah menyebarkan dakwah melalui peperangan sebagainya. Dan pada tahun 19 Hijrah, Umar Ibn Al-Khattab telah mengutus tentera memerangi Rom. Salah seorang daripada mereka adalah yang terlibat adalah Abdullah Ibn Huzafah As-Sahmi. Dalam peperangan tersebut, Abdullah Ibn Huzafah menjadi tawanan tentera Rom dan dia dibawa menghadap Kaisar. Ni kisah bukan dia hantar surat. Kisah dia menyertai peperangan. Abdullah bin Huzafah sertai peperangan dan dia ni ditangkap menjadi tawanan. Ni bukan kisah dia hantar surat dak. Ni dia sertai peperangan. Bila berperang, sebahagian ataupun sedikit orang Islam ni ditangkap menjadi tawanan kepada tentera Rom, kepada kerajaan Rom. Maka bila ditangkap, maka Raja Rom ni, Kaisar ni, dia minta pengawal dia ambil beberapa orang Islam untuk berjumpa dengan dia.
Maka bila suruh pengawal dia pun pergi cari dalam tahanan tu, dia ambillah seorang pemuda, dan yang ambil tersebut adalah seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Huzafah. Lalu Abdullah bin Huzafah pun berjumpalah dengan, bertentang mata dengan Raja Rom. Maka apa yang berlaku? Tentera Rom ni bagi tahu kepada raja dia, ini adalah orang yang masuk Islam di zaman Muhammad lagi. Jadi waktu tu bila dengar jawapan daripada tentera dia ni, orang yang dia tangkap ni adalah orang yang memeluk Islam pada zaman Nabi Muhammad lagi ni, maka Raja Rom pun menatap wajah Abdullah bin Huzafah. Wahai Abdullah, aku nak tawarkan kepada kamu beberapa tawaran, dia kata. Lalu Abdullah tanya, apakah yang kamu nak tawarkan kepada aku, wahai raja? Maka berkata Raja Rom, aku menawarkan kamu untuk memeluk agama Nasrani, agama Kristian. Jika engkau sanggup, aku akan membebaskanmu dan aku akan memuliakan kedudukan kamu. Dia raja ni, dia nak test keimanan orang yang beriman dengan Allah dan menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahu orang yang ikut Nabi Muhammad ni keimanan dia kental, hebat. Jadi dia pun tawarkan untuk masuk agama Kristian, dan dia nak apa dia? Dia nak bagi kedudukan yang mulia. Maka Abdullah bin Huzafah kata apa? Dengan tegas dia kata, tidak. Sesekali tidak, kematian lebih aku sukai 1000 kali ganda daripada apa yang engkau tawarkan. Dia kata, kalau aku pilih mati lebih baik lagi daripada aku memeluk agama Kristian dan aku minta jawatan daripada kamu. Abdullah bin Huzafah kata macam tu. Kaisar berkata lagi, tetapi aku melihatmu seorang lelaki yang kesatria, maksudnya seorang lelaki yang gagah. Jika engkau menerima tawaranku, aku akan memberikan separuh daripada kerajaanku kepada kamu dan separuh lagi aku perintah. Ni betul-betul serius. Sebab dia tengok jawapan daripada Abdullah bin Huzafah ni sangat berani. Tak pernah lagi apabila ditawarkan untuk bebas daripada tawanan, orang lain akan ikut je. Tetapi Abdullah bin Huzafah kata dia sanggup mati lagi. Maka raja ni tengok orang ni memang hebat. Kalau aku ambil dia jadi pemimpin, negara ini akan berkembang. Maka Raja Rom kata, maka begitu aku tengok kamu ni sungguh hebat. Maka aku nak bagi separuh daripada kerajaan aku kepada kamu, kamu perintah. Separuh lagi aku perintah. Kalau kita ambil dah tuan-tuan. Ambil dah. Jadi raja, siapa tak nak lah. Makan free dah. Siapa tak nak. Duduk relax, tak payah nak perang dah. Jadi seterusnya Abdullah pun senyum sinis, senyum menganjing. Dia kata apa? Demi Allah, seandainya engkau berikan seluruh kerajaan yang kamu ada dan seluruh kerajaan yang ada di bumi Arab agar aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, sekelip mata pun sungguh aku tidak akan lakukan. Hebat sahabat ni tuan-tuan. Lalu kaisar ni tak putus asa lagi. Dia desak lagi. Jika begitu aku akan membunuhmu. Maka Abdullah bin Huzafah kata, jawab. Bunuhlah, aku bunuh. Lagi aku suka daripada kamu hidupkan aku untuk mengkristiankan aku. Sila lakukan apa yang saja yang kamu inginkan. Maka bila dia lawan kaisar ni, Abdullah bin Huzafah ni diikat tangan dia. Maka dibawa ke mana? Diikat pada tiang salib dan dia mula diseksa, dipukul sebagainya. Sesaan yang pertama yang dikenakan oleh Abdullah bin Huzafah, bila disalib tangan dia, anak panah dilepaskan oleh tentera Rom, dipanah pada tangan yang pertama dia. Dikenakan anak panah pada tangan dia. Maka kemudian Raja Rom memujuk lagi Abdullah bin Huzafah, marilah masuk agama Kristian. Namun masih lagi ditolak. Maka dipanah pula kedua-dua kaki Abdullah bin Huzafah pada di tiang tersebut. Maka terkena kedua-dua kaki dia, anak panah melekat pada dinding. Maka sambil tersebut pun kaisar tak puas hati lagi. Dia ajak lagi Abdullah bin Huzafah ni masuk agama Kristian. Maka Abdullah bin Huzafah dengan tegas lagi, kalau kamu nak bunuh aku, kamu bunuhlah. Aku tidak akan sanggup keluar daripada agama Muhammad. Maka apabila dia jawab macam tu, raja kata ni tak boleh jadi ni. Hamba ini sangat murka kepada aku. Wahai pengawal, didihkan minyak dalam satu periuk.
kita akan tenggelam, kita akan goreng dia jadi ayam KFC. Jadi dia bawa apa? Dia bawa Abdullah bin Huzafah di depan periuk yang diisi minyak tersebut, maka diletakkan di depan, dihalakan muka Abdullah bin Huzafah pada periuk yang ada minyak mendidih tu. Tiba-tiba Abdullah bin Huzafah ni menangis, keluar air mata. Jadi bila pengawal ni tengok Abdullah bin Huzafah ni menangis, tak jadi dia celup dalam api sebab agar raja ni nak suruh dia masuk Kristian. Maka pengawal yang tengok Abdullah bin Huzafah nangis, dia lari-lari pergi dekat raja, dia kata, "Wahai tuanku, aku tengok Abdullah ni menangis." Maka raja ni dengan bersungguhlah takut dia Abdullah ni takut. Dia pergi berjumpa dengan Abdullah bin Huzafah, tanya, dan dia tanya, "Wahai Abdullah bin Huzafah, adakah engkau takut? Adakah engkau nak masuk pada Kristian?" Maka dijawab oleh Abdullah bin Huzafah, "Aku menangis kerana sesaan ini kalau boleh aku nak nyawa aku banyak kali supaya direndam dalam minyak ni." Allah jawapan dia gitu. Maka bila jawapan begitu, dengan marahnya Abdullah bin Huzafah memujuk lagi, benar-benar mengheret Abdullah keluar daripada agama Islam, namun tidak juga berjaya. Pendirian dan akidah Abdullah langsung tidak tergugat dengan apa yang dilakukan oleh Kaisar. Bila sampai tahap macam tu, jawapan oleh Abdullah bin Huzafah, maka Raja Rom ni pun fahamlah sesuatu, bahawa dia tidak akan mampu memujuk seorang lelaki bernama Abdullah bin Huzafah ni masuk kepada Kristian. Maka tidak bukan menggunakan kekerasan. Maka Abdullah bin Huzafah kata, "Aku menangis bukanlah kerana aku takut pada dirimu. Aku menangis kerana aku ingin sekali nyawa aku ni sebanyak bulu yang ada di tangan aku, supaya bila kamu celup aku dalam minyak ni aku mati, dan aku dapat hidupkan lagi, kamu boleh celup lagi aku banyak kali dalam minyak ni." Sampai begitu sekali, maka Kaisar ni pun terpegun. Dia kata, "Hebat sungguh pemuda ini." Maka Kaisar pun kata, "Wahai Abdullah bin Huzafah, adakah engkau mahu mencium dahi aku?" Tiba-tiba pula suruh cium dahi tak? Tiba-tiba duk marah-marah tadi suruh cium dahi. Abdullah pun bertanya lagi, "Wahai Kaisar, kalau aku cium dahi kamu, apa yang aku dapat? Aku akan melepaskan kamu." Dan Abdullah pun menjawab lagi, "Dan adakah semua kaum muslimin yang kamu tawan akan dilepaskan?" Maka dijawab oleh Raja Rom, "Ya, aku akan lepaskan sekiranya kamu cium dahi aku, maka aku akan lepaskan seluruh kaum muslimin yang aku tahan pada hari ini." Maka Abdullah bin Huzafah pun berdiri di hadapan Raja Rom, maka dia mencium dahi Raja Rom. Apabila dia mencium dahi Raja Rom, lalu Kaisar tersebut memerintahkan seluruh tawanan Islam ini dilepaskan, dan tawanan Islam ini baliklah ke Madinah. Bila balik ke Madinah, maka ramailah gembira sebab majoriti tawanan yang ditahan mesti akan dibunuh, tetapi berjaya dilepaskan akibat keberanian daripada Abdullah bin Huzafah. Maka Umar bertanya, Sayyidina Umar khalifah pada waktu itu, dia bertanya, "Wahai kaum muslimin, apa yang terjadi kepada kamu?" Lalu diceritakan oleh beberapa orang sahabat cerita tentang kehebatan Abdullah bin Huzafah. Berani je, kena panah tangan dia, kena panah kaki dia, tapi masih lagi dia berani. Dan Umar buat apa tuan-tuan? Sebab daripada Abdullah bin Huzafah cium kepala raja, lalu Umar pun dengar cerita bahawa Abdullah bin Huzafah cium kepala raja, dia pun berdiri, lalu dia mencium kepala Abdullah bin Huzafah, nak menyatakan bahawa kemuliaannya menyelamatkan orang Islam yang dibunuh pada waktu tersebut. Dan Sayyidina Umar pun nak menunjukkan kemuliaan yang diberikan kepada Abdullah bin Huzafah. Dia cium kembali kepada Abdullah bin Huzafah untuk menghargai apa yang dibuat oleh Abdullah bin Huzafah. Tuan-tuan, habis sekadar tu cerita berkenaan dengan Abdullah bin Huzafah. Tuan-tuan kena ingat nama ni, sebab jarang orang cerita sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Huzafah yang hantar surat kepada Raja Parsi yang menjadi tawanan kepada Raja Rom. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sekadar itu saja. Mohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan. Dah lah mari lambat pula nak. Isyak pula ambil masa pula. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Selamat menyambut kemerdekaan
Kali ke berapa lah tuan-tuan? Oh. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat manfaat kepada kita dan tuan-tuan yang mendengar. Insya-Allah mudah-mudahan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala asbab daripada kita duduk dalam majlis ini insya-Allah. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.